Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa bagi anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta adik keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, jadi hari ini saya ingin berkongsikan sedikit pengetahuan kepada anda semua, yang mana saya telah pun mendapat persoalan ini pada, saya ingat, pertengahan bulan April, berkenaan dengan apabila dapat duit KWSP pengurangan sebanyak RM10,000 ni, maksimum RM10,000 ni, apa yang hendak dilakukan. Ada yang berniat untuk menyelesaikan hutang, membuat pelaburan, membuat simpanan dan juga pelbagai perkara. Satu persoalan yang menarik perhatian saya pada waktu itu adalah berkenaan dengan hutang. Saya ada menyediakan video pada waktu itu, tetapi saya dah tak sempat nak keluarkan. Jadi saya membuat semula rakaman baru dan penjelasan baru bersama dengan satu contoh yang mungkin lebih mudah untuk kita fahami. Beberapa hari yang lepas saya telah mengatakan bahawa kita sedang menuju ke arah mungkin krisis yang berkaitan dengan ekonomi, inflasi, kadar faedah yang dijangka akan dinaikkan, ringgit yang agak lemah dan juga pelbagai permasalahan yang lain. Malah semalam jika kita lihat harga emas sekarang ni telah pun menurun, disebabkan oleh pengukuhan US dollar. Jadi US dollar ni semakin kukuh, jadi demand ataupun permintaan terhadap emas ni semakin menurun, menyebabkan harga emas jatuh. Apabila harga emas jatuh ni, waktu yang baiklah untuk kita membeli. Tetapi bagi mereka yang mungkin sekarang ini ada keperluan untuk menjual emas yang mereka beli sebelum ini, disebabkan untuk kegunaan ataupun keperluan mereka, jadi macam yang saya katakan hari itu, sebab anda membeli hari itu pada harga yang tinggi, kalau anda jual sekarang memang anda akan mengalami kerugian. Jadi memang tak boleh nak buat apa-apa. Untuk membeli emas ataupun belajar tentang emas ni, anda perlu belajar dengan lebih orang kata dengan lebih detail saja, supaya kita tak membuat keputusan yang terburu-buru. Okey, jadi saya nak bercakap berkenaan dengan hutang. Ada yang bertanyakan saya, berbaloi tak jika dia dapat duit KWSP sehingga RM10,000 ni, walaupun duit tu mungkin dah habis dan sebagainya, tetapi bagi mereka yang masih menyimpan, berbaloi atau tidak untuk menggunakan wang tersebut untuk menyelesaikan hutang? Jawapannya adalah berbaloi. Pada saya adalah sangat berbaloi. Saya tunjuk satu contoh di sini ya. Saya ada buat kiraan. Okey. Jadi yang pertama sekali saya tengok, ini adalah contoh hutang nyata. Hutang saya, hutang kenderaan kereta. Alamak, ada nombor plate, nanti saya padam. Okey. Jadi ada dinyatakan nombor pendaftaran, berapa jumlah yang dibayar, berapa Australian balance, RM81,000 lebih yang dibayar, telah dibayar RM5,000 lebih. Faedah yang dikenakan adalah 2.37, tak ada sebarang penalti, tak ada sebarang charges lain. Jadi pinjaman saya masih lagi berbaki 101 bulan, dengan bayaran ansuran bulanan adalah sebanyak RM808. Ini adalah saya punya sendiri. Okey. Jadi jika kita lihat berapa yang jumlah saya buat pinjaman, saya akan tunjukkan anda di sini. Saya buat pinjaman sebanyak RM72,000 untuk membeli sebuah kereta, dan kadar faedah yang dikenakan adalah sebanyak 2.37%, dan saya pinjam untuk tempoh 9 tahun. Jadi ansuran bulanan saya adalah sebanyak RM808, seperti yang saya telah kongsikan tadi. Total interest paid ataupun faedah yang saya perlu bayar selama tempoh 9 tahun ini adalah sebanyak RM15,357, ataupun bagi setiap tahun saya perlu membayar interest sahaja sebanyak RM1,706. Setiap tahun saya perlu bayar RM1,706, ataupun selama tempoh 9 tahun itu sebanyak RM15,300. Saya pinjam 72, tapi interest saya adalah sebanyak RM15,000. Jadi 72 campur 15, saya perlu bayar balik RM87,000 keseluruhan. Okey. Jadi kalaulah kata saya mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan pinjaman saya. Okey, saya tengok pada skrin loan settlement pula. Jadi saya buat loan hari itu RM72,000 dengan kaedah faedah sebanyak 2.37%.
total installment period ataupun tempoh pinjaman saya adalah selama 9 tahun ataupun 108 bulan. Jadi saya dah bayar selama 7 bulan. 7 installment saya dah bayar dah. Jadi installment saya bulanan adalah sebanyak RM808 seperti yang saya kongsikan tadi. Jika saya ada duit sekarang RM10,000 dan saya selesaikan hutang kereta saya sebagai contoh, saya hanya perlu bayar sebanyak RM68,525. Saya pinjam 72, interest 15,000. Jadi jumlah keseluruhan yang saya perlu bayar adalah 87,000. Tetapi jika saya mempunyai duit sekarang, saya ada RM69,000 ataupun RM70,000, saya nak buat settlement terus, saya nak selesaikan terus, saya nak buat loan pay off terus. Jadi jumlah yang saya perlu bayar daripada RM87,000 pokok dan juga faedah yang telah dikenakan tadi, saya hanya perlu bayar sebanyak RM68,500. Rebate sebanyak RM13,176 itu adalah interest yang akan diketepikan ataupun akan dihapuskan jika kita membuat pembayaran ataupun penyelesaian hutang lebih awal. Itu adalah gambaran secara kasar. Jadi, apabila anda membuat pengeluaran kira BSP sebanyak RM10,000, okey, katakanlah jika anda pergi kepada bank, anda membuat pembayaran ansuran bulanan anda, kereta ke, rumah ke, pinjaman peribadi ataupun sebagainya. Jadi, semasa membuat pembayaran tu, anda bayar, kemudian anda tanya, berapa baki keseluruhan? Dia akan bagi tahu baki outstanding, bukan baki yang untuk settlement, baki keseluruhan. Jadi dia kata, baki keseluruhan Cik Firdaus ada sebanyak RM12,000 ataupun RM11,000 sebagai contoh. Itu adalah baki keseluruhan, yang mana baki pinjaman pokok dicampur juga dengan faedah. Jadi kita boleh tanya kepada pihak bank, kalaulah kata saya nak selesaikan hutang saya sekarang ini, okey, jadi berapa jumlah yang saya perlu bayar sekarang. Jadi mereka pun akan membuat kira-kira, tolak semua faedah yang sepatutnya dikenakan tu, dia akan ketepikan faedah bagi baki tempoh pinjaman yang ada lagi. Jadi selepas membuat kiraan semula, daripada RM12,000 lebih ini ataupun daripada RM11,000 ini, kemungkinan besar anda hanya perlu membayar sebanyak RM8,000 ataupun RM9,000 untuk menyelesaikan hutang ataupun untuk menyelesaikan pinjaman kenderaan, pinjaman perumahan ataupun pinjaman peribadi anda. Kerana interest yang dikenakan akan diketepikan apabila kita membuat penyelesaian hutang secara terus, loan pay off. Jadi berbaloi ataupun tidak, pada saya ini adalah sangat berbaloi. Bayangkan jika mungkin kalau kata pinjaman kenderaan, katalah anda membayar sekitar RM300.5 sehingga kepada RM400.5. Walaupun anda mempunyai simpanan sebanyak RM10,000 daripada wang kira BSP, tetapi kalaulah kata ada keperluan ataupun sebagainya, ataupun kita tak boleh nak kawal perbelanjaan, jadi kemungkinan besar duit itu akan habis begitu saja. Tetapi jika anda membuat penyelesaian hutang dan katalah daripada jumlah RM10,000 yang anda ataupun hutang anda berbaki RM12,000 tadi, apabila anda membuat penyelesaian, anda hanya perlu bayar RM8,000 ataupun RM9,000. Jadi kalau anda gunakan wang RM10,000 daripada kredit BSP, anda masih mempunyai baki RM1,000 ataupun RM2,000 sebagai simpanan, dan seterusnya pada bulan-bulan yang akan datang anda sudah tidak ada sebarang komitmen untuk membayar sama ada kereta, rumah ataupun loan peribadi anda. Anda dah ada free financial sebanyak RM350 sehingga RM450 bergantung kepada ansuran bulanan anda. Ini adalah satu perkara yang pada saya berbaloi, sebab yang pertama, kita dah tak bayar dah interest bagi tempoh baki pinjaman kita yang ada. Kemudian daripada duit RM10,000 yang kita keluarkan itu, dan mungkin kita tidak ada perancangan yang rapi ataupun sebagainya, apabila kita selesaikan hutang, setidak-tidaknya liability kita akan terhapus. Jadi na'udzubillah, kalau lah kata masa hadapan berlaku krisis, pandemik ataupun sebagainya, kalau lah kata tidak wujud lagi moratorium, ada masalah berkaitan dengan pekerjaan, ada masalah berkaitan dengan pendapatan, setidak-tidaknya salah satu hutang kita ini telah pun diselesaikan. Jadi masalah kita pada masa hadapan setidak-tidaknya dapat dikurangkan ataupun dapat diselesaikan. Saya sendiri
daripada air lestari sehingga kepada pengeluaran khas kedai BSP ini dah berjumlah RM31,000 kalau tak salah saya telah berjaya menyelesaikan 2 hutang kecil saya. Alhamdulillah, sekarang saya mempunyai lebihan gaji yang mana saya boleh membuat simpanan sendiri, malah saya mempunyai sedikit lebihan untuk digunakan berbelanja ataupun membuat perkara-perkara yang tertentu. Itu adalah salah satu faedah apabila kita menyelesaikan pinjaman kita dengan lebih awal. Jadi bagi mereka yang bertanyakan kepada saya berkaitan dengan isu pinjaman ini pada pertengahan bulan 4 yang lepas, jawapan saya ianya adalah berbaloi. Walaupun anda mendapat rebate tu mungkin RM1,000, mungkin ada juga yang akan dapat rebate sebanyak RM300, RM500 dan sebagainya, bergantung kepada berapa sahaja baki hutang anda yang tinggal. Tetapi setidak-tidaknya RM100 rebate ataupun RM300-400 rebate adalah masih tetap duit dan ianya masih lagi berbaloi pada saya. Saya harap dengan penyelesaian ini dapat menjawab persoalan anda di semua. Keputusan berada di tangan anda. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru ataupun keperluan untuk berkongsikan kepada anda, saya akan berkongsikan kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang komen ataupun sebarang masalah, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.